Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ustazah Suliah binti Muhammad Aris daripada SSUITM Shah Alam mewakili tim saya yang terdiri daripada saya sendiri, Ustazah Hanifah, Ustaz Zawawi dan Ustazah Mardia Syari. Okey, kita lihat bab 1 iaitu tasawur Islam. Apakah perbincangan mengenai tasawur Islam? Tasawur Islam mengandungi topik iaitu Islam sebagai adin yang meliputi kenapa manusia perlu kepada agama dan apakah matlamat penciptaan manusia. Seterusnya, ia membincangkan mengenai sumber ajaran Islam, skop ajaran Islam dan keistimewaan Islam sebagai adin. Terlebih dahulu, kita akan melihat kepada apakah dia maksud Islam. Islam dari sudut bahasa yang berasal daripada perkataan bahasa Arab iaitu aslama yang membawa maksud ketulinan dan kesucian. Yang kedua, ketaatan dan penyerahan. Dan yang ketiga ialah kedamaian, keamanan atau kesejahteraan. Justru itu, apakah dia Islam? Islam adalah merupakan satu kepatuhan, ketundukan, ketaatan dan penyerahan diri dengan penuh ikhlas, iaitu dengan sukarela tanpa paksaan, menyerah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam seluruh kehidupannya, berangkumi aspek jasmani dan rohani, akal dan perasaan, juga meliputi aspek akidah, syariah dan akhlak. Okey, apakah dia Islam? Menurut istilah. Saya ambil daripada mafhum hadis qudsi di mana Rasulullah SAW telah didatangi oleh Jibril alaihissalam menanyakan kepada baginda apakah dia Islam. Justru itu Rasulullah menjelaskan Islam itu terdiri daripada 5 rukun, iaitu pertama, pengakuan bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Yang kedua, mendirikan solat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, mengerjakan haji ke Baitullah sekiranya mampu. Selain daripada itu juga, Islam adalah merupakan satu jawapan terhadap persoalan yang penting yang sering ditanya oleh manusia. Iaitu dari mana manusia datang, mengapa manusia itu datang dan ke mana sudahnya manusia. Terdapat pelbagai maksud Islam sebagai ad-din dan apa yang dapat saya rumuskan di sini ialah Islam sebagai ad-din membawa maksud Islam adalah satu-satunya satu cara hidup, satu peraturan hidup yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, satu-satunya din yang diredai oleh Allah yang memandu manusia ke arah kesejahteraan dan keredaan hidup. Dia adalah merupakan ad-din yang samawi yang menepati fitrah manusia, lengkap, syumul meliputi semua aspek. Islam adalah satu cara hidup yang menjamin kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Seterusnya kita akan melihat kepada apakah keperluan agama kepada manusia. Apa dia agama? Agama ni berasal daripada bahasa Sanskrit iaitu a dan gama. Maksudnya ialah tidak kacau, iaitu tidak tidak kacau ini bermaksud ialah satu peraturan, satu kepercayaan, satu haluan dan satu jalan. Dari sudut istilah, agama membawa pengertian bahawasanya agama ialah kepercayaan kepada wujudnya satu Tuhan, kepercayaan kepada sesuatu yang dipuja, yang dianggap, yang berkuasa seperti dewa dan sebagainya. Terdapat pelbagai faktor kenapa manusia perlu kepada agama. Yang pertama, agama adalah merupakan fitrah naluri manusia. Kalau kita lihat, naluri fitrah ini bermaksud ialah kehendak semula jadi. Di mana setiap orang mesti ada naluri fitrah untuk beragama. Nampak jelas apabila manusia itu di dalam kesempitan, dia akan merayu, meminta pertolongan kepada satu kuasa yang lebih hebat daripadanya untuk mengeluarkan dia daripada permasalahan tersebut.
Ya, justru itu, ya, agama ini adalah satu fitrah naluri manusia. Ya, semua manusia percaya kepada kewujudan agama. Ya, yang kedua, kenapa manusia ini perlu kepada agama? Kerana manusia ini jahil terhadap kehidupan. Di dalam kehidupan kita ada perkara-perkara yang kita tidak dapat fikir dengan akal fikiran. Seperti contohnya perkara alam ghaib. Ya, kehidupan selepas kematian. Justru itu manusia perlukan panduan hidup. Panduan hidup yang lengkap ada dalam agama. Yang ketiga adalah, ya, manusia ini sebenarnya dari sudut sejarahnya memang, ya, jelas, ya, manusia ini cenderung untuk hidup berperaturan. Ya, manusia suka hidup dalam keadaan yang teratur. Dan faktor yang terakhir kenapa manusia ini perlu kepada agama adalah kerana kelemahan akal manusia yang, ya, bersifat relatif, yang bersifat nisbi, yang berbeza antara satu sama lain. Dan akal manusia ini ada keterbatasannya, tidak dapat mengetahui apa yang tidak nampak, yang tak dapat difikirkan. Ya, seperti contoh alam ghaib, syurga, neraka, ya, dan sebagainya. Itulah kelemahan akal. Dan antara kelemahan akal yang lain menurut Profesor Harundin ialah manusia ini biasanya tidak menghormati peraturan yang digubal oleh akal manusia. Ya, sebab peraturan yang digubal oleh akal manusia ini tidak, kita katakan, ya, tidak memberi kepada, ya, ganjaran, dosa dan pahala berbanding dengan peraturan yang digubal oleh, ya, Tuhan yang terdapat di dalam agama. Ya, justru itu kerana kelemahan akal ini manusia perlu kepada kehidupan beragama. Ya, sebelum kita pergi jauh, di sini saya nak jelaskan kepada manusia apa perbezaan agama dan ad-din. Agama ini dia mempunyai satu bentuk, ya, hubungan, iaitu lebih berbentuk hubungan vertikal. Bagaimana seorang hamba itu dipercaya kewujudan satu kuasa yang maha hebat, ya, yang untuk dipuja, yang untuk disembah dan dipohon, ya, apabila mereka perlukan sesuatu hajat. Ya, berbanding dengan ad-din, ad-din ini mempunyai dua bentuk hubungan, vertikal dan horizontal. Hablum minallah, hablum minan nas dan juga dengan alam. Ya, maknanya ad-din ini adalah lebih luas maksudnya. Bukan hanya bagaimana mengatur kehidupan manusia itu, seorang itu berhubung dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur kehidupannya, ya, dari juga hubungan di sesama manusia, ya, hubungan dengan alam, hubungan dengan binatang dan sebagainya. Malahan dia adalah mengatur hubungan, kita katakan di sini ialah mengatur perkara yang kecil daripada perkara yang kecil hingga kepada perkara yang besar dalam kehidupan manusia itu sendiri. Okey, seterusnya kita lihat pula bagaimanakah penciptaan manusia. Siapa dia manusia ini? Manusia adalah merupakan makhluk yang teristimewa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan istilah-istilah manusia ini di dalam Al-Quran merujuk kepada berbagai istilah seperti Al-Insan, An-Nas, Al-Bashar dan Bani Adam. Ya, dan di dalam topik ini, ya, kita pelajar-pelajar akan dijelaskan bagaimanakah proses kejadian manusia, iaitu bagaimanakah Nabi Adam dijadikan, Hawa dijadikan, dan bagaimanakah Bani Adam atau zuriat Nabi Adam ini dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita lihat, ya, secara ringkas bagaimanakah penciptaan Nabi Adam sebagai manusia yang pertama. Ya. Kita lihat bagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30 menjelaskan, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Bermaksud, tatkala Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku, yakni Allah, nak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Ya, siapa khalifah yang dimaksudkan di sini ialah Nabi Adam alaihissalam. Ya, dan Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana anak-anak pelajar semua tahu, dia tiada ibu dan tiada bapa. Bagaimana dia dijadikan? Ya, kita lihat kepada unsur kejadian Nabi Adam ini dijadikan daripada apa? Ya, daripada tanah. Ya, daripada tanah yang diadun dengan air. Ya, yang keduanya kemudian setelah lengkap, ya,
jasad Nabi Adam alaihissalam tadi, Allah Subhanahu Wa Taala telah meniupkan ruh. Justru ini kalau kita lihat daripada proses kejadian Nabi Adam ini, ya jelaslah bagi kita bagaimana keperluan manusia perlu kepada dua unsur, ya, untuk memenuhi ya unsur yang terdapat dalam tubuh badan manusia. Unsur jasmani, kita memerlukan makan, minuman, pakaian, tempat tinggal, manakala dalam unsur rohani manusia itu perlu kepada agama. Ya, kalau kita lihat Nabi Adam alaihissalam ini dijadikan daripada proses demi proses, iaitu yang pertama daripada turab, iaitu daripada debu tanah. Yang kedua ialah tin, iaitu debu tanah, yang tanah liat tadi yang telah disaring, yang paling suci dan yang paling bersih, diadun dengan air yang membentuk tin al-lazib, iaitu tanah yang melekit. Dan kemudian hamma'im masnun, iaitu menjadi proses yang berikutnya adalah hamma'im masnun ialah tanah yang berbau. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala biarkan dia keras seperti tembikar yang disebut dalam ayat Al-Quran seperti ialah dengan as-salsal kal fakhar, dan akhirnya ditiupkan ruh. Setelah Nabi Adam alaihissalam itu sempurna, Allah Subhanahu Wa Taala menamakan dia Adam. Apa dia makna Adam? Adam adalah berasal daripada Adamil ar, iaitu adunan tanah. Justru itu marilah kita renungkan, ya, sebenarnya apakah unsur yang unsur penciptaan manusia ini ada terdiri daripada unsur tanah dan juga unsur ruh yang perlu diberikan, ya, makanan dan suapan supaya unsur-unsur tadi menjadi sihat dan sihat. Bagaimana pula Hawa itu diciptakan? Ya? Hawa adalah wanita pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada tulang rusuk. Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana yang dijelaskan daripada hadis Rasulullah SAW, yang bermaksud adalah kamu menasihati wanita itu dengan baik. Sesungguhnya wanita itu dicipta dari tulang rusuk yang bengkok. Ya, dengan terciptanya Adam dan Hawa ini, kemudian berkembang biaklah manusia apabila Adam dan Hawa ini diturunkan ke muka bumi. Yang berikutnya kita lihat bagaimanakah proses penciptaan zuriat Nabi Adam. Berdasarkan daripada surah Al-Mu'minun dapat dilihat bagaimanakah proses kejadian manusia ini daripada nutfah, iaitu air mani, kemudian menjadi alaqah, seketul darah, dan yang seterusnya menjadi mudghah, iaitu seketul daging, izaman lahma, iaitu tulang yang dibalutkan dengan daging, dan kemudian terciptalah penciptaan yang sempurna, khalaqan akhar, iaitu rupa bentuk manusia, dan akhirnya manusia itu ditiupkan ruh. Kenapa manusia ini diciptakan? Merujuk daripada surah Al-Baqarah ayat ke-30 yang telah saya jelaskan tadi, bagaimana sebelum Nabi Adam ini dijadikan, Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan bahawasanya Nabi Adam ini nak dijadikan sebagai khalifah, sebagai wakil Allah di muka bumi ini, untuk memakmurkan muka bumi ini. Dan selain daripada itu, manusia ini dijadikan adalah sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, merujuk kepada surah Az-Zariyat yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya. Okey, dan di sini setakat ini dulu. Ya, nanti kita akan sambung dalam perbincangan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.